Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Anwar Asilin bin Haji Puting untuk membacakan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera.
Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 22 Rejab 1442 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 2021 Masehi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini sebanyak 189 orang. Kes 189 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun yang tiba ke negara ini dari Jakarta, Indonesia pada 21 Mac 2021. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi kes ini masih sedang giat dijalankan. Dengan tambahan kes terbaru ini, sebanyak 4 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan di mana kesemua kes adalah keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes terbaru ini, sebanyak 48 kes import telah dikesak di negara ini sejak kes terakhir jangkitan tempatan dilaporkan di negara ini pada 6 Mei 2020, iaitu dalam masa 304 hari yang lalu. Pada hari ini, seramai 701 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 14,282 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 673 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 106,433 ujian. Mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, di mana kes terakhir jangkitan tempatan telah dilaporkan lebih 300 hari yang lalu. Maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Datuk Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perubahan pengurangan langkah-langkah perjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 8 Mac seperti berikut. Pelaksanaan tahap 5 ataupun the new normal atau kebiasaan baru bagi aktiviti-aktiviti berikut. Masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat selain masjid dan surau, sekolah, pendidikan teknikal, vocational dan pendidikan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik, sekolah memandu, kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, pusat kegiatan warga emas, muzium, galeri dan perpustakaan, gym dan fitness center, kemudahan sukan indoor dan outdoor, golf, kolam renang, restoran, kafe dan food court, panggung wayang, arcade dan taman permainan kanak-kanak, kafe internet, gerai, tamu dan pasar. Di tahap 5 new normal, orang ramai adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR di semua premis. Pengurus premis adalah dikehendaki untuk menyediakan kod QR yang bersesuaian dan mencukupi di premis masing-masing. Bagi memudahkan pengunjung-pengunjung yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengurus premis boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran pribadi pengunjung. Mengamalkan kebersihan diri pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer serta menggunakan sungkup muka bila berada di kawasan yang penuh susak. Tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti bersalaman. Jika merasa kurang sihat, hendaklah mengasingkan diri, tidak memasuki tempat-tempat awam dan tidak menghadirkan diri ke majlis keramaian dan segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Dan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 apabila program vaksinasi mula dijalankan. Perkumpulan ramai adalah dihadkan kepada 1,000 orang sahaja. Sementara itu, kementerian-kementerian yang berkenaan akan mengeluarkan garis panduan tertentu bagi aktiviti-aktiviti di bawah kawalan kementerian masing-masing jika diperlukan. Berdasarkan perbincangan lanjut dengan Kementerian Kesihatan seperti garis panduan sembahyang fardu Jumaat oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, garis panduan restoran, gerai dan tamu oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan garis panduan acara-acara kesukanan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perubahan-perubahan yang disebutkan tadi adalah bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam negara sahaja dengan mengekalkan sekatan perjalanan rentas sempadan yang sedia ada pada masa ini untuk mengawal ketat
kemungkinan berlakunya kemasukan semula jangkitan COVID-19 ke negara ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon, Yang Berhormat Minister of Health. Afternoon. My question is mostly about the vaccine. As we understand that China had donated the Sinopharm vaccine to Brunei, members of the public are asking when will the vaccine be administered? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, kerajaan kita ni ada mendapat vaksin dari Republik Rakyat China seperti yang kita maklum baru-baruan ya, dalam 52,000 dos lah. So that's good for 26,000. Masa ni masih dalam penilaian teknikal oleh Kementerian Kesihatan mengenai dengan data-data yang durang berikan kita ni lah baru-baruan ni. Suatu dinilai and then we look at the what they call the dossier juga. Dossier ni maksudnya apa isi-isi ubat apa isi-isi dalam vaksin itu. What kind of component, suatu dinilai juga. Once is okay oleh technical ia akan dimula dijalankan program vaksinasi ini. Dan manakala yang lain ya tani menunggu daripada COVAX seperti dimaklumkan sebelum ini tani COVAX ada 10% dan 5% melalui perjanjian bilateral. So yang COVAX ini insyaAllah tadi pun baru diberitahu janjinya bulan ini masih. So once it's here, so we gonna roll out as soon as possible. Jadi seperti yang kita maklum juga, program vaksinasi sudah pun diberigakan supaya orang ramai tahu kerana orang ramai perlu mengetahui kenapa ia perlu berfasa dan siapa fasa pertama, kedua dan ketiga. I think sini saya ambil kesempatan lah. Fasa pertama tu mainly healthcare worker, then other frontliners juga, including yang menjaga border, uniform personnel dan crew, dan orang yang berumur 60 tahun ke atas. Dan fasa kedua orang yang berisiko ataupun guru-guru di sekolah-sekolah, dan ketiga baru tahu orang ramai. Jadi insyaAllah bila vaksin datang diterangkan lagi macam mana kita ni membuk sekarang untuk memvaksinasi sebab tadi akan menggunakan BruHealth insyaAllah. Di sana ada consent form. Jadi form itu yang memberitahu bis kita mengenai dengan vaksin ini lah. Kalau sudah dipersetujui di tick di sana, okey. Jadi bila datang ke vaksinasi dah lama, terus benjek saja, lihatkan saja yang kita sudah menyain consent, and terus saja benjek and dipantau sana for few minutes lah. Any timeline of when the vaccine will be arriving? End of this month or next month? Or? Yeah, so sometime this month. Sometime this month. The strategy have also stated that students going off overseas would get vaccinated. How about students who are already outside the country? Would they be vaccinated by each of the respective country or?
Bagi penuntut-penuntut yang berada di luar negara, so kebanyakan negara akan offer this vaccine to them pulang juga kali ya. Kanya mengikut peringkat, even macam di UK masa ni, didelukannya dulu orang yang berumur lah, 70 ke atas, dan berbual ni mungkin 50 atau 60 ke atas. Jadi berperingkat. Jadi kalau orang yang macam student university umur 20 lebih tahun itu belum lagi lah. But if dorang berada di mana negeri dorang berada dan ada kan offer, we should encourage them to take di sana lah. And if they can't, then they can come back here and get vaccinated. My next question is about the some countries have already started their vaccination program. What do Datuk think of the idea of vaccination passport that would allow people to travel again? I think this vaccination passport is not something new. Terutama kalau orang ingat yang naik haji, they have to have a meningococcal vaccine. They have a special book, so it's kind of a passport. So it's something a lot of countries, banyak negara memikirkan pulang. Tapi macam mana ia akan mensahihkan lagi, that's another issue lah. Or is original kah, indah kah? And I think negara-negara ASEAN pun, from what I gather dari Kementerian Luar, dorang pun akan berunding mengenai inilah macam mana untuk melaksanakannya. So each country can reciprocally acknowledge that certificate or some sort of endorsement lah. Okay, thank you, Muhammad. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.